Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat, Dato' Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Yang berhormat, Awak Iswandi bin Ahmad, Yang di-Pertua Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia, Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang Mulia, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Mulia, Dr. Hajah Edi Haryani binti Haji Abdul Rahman, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Yang Mulia, Pengiran Dr. Haji Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, Pemangku Ketua Pengarah Perubatan dan Yang Mulia, AIDS Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia, Pengarah-pengarah Jabatan. Yang Mulia, Penerima-penerima anugerah. Yang Mulia, Pegawai-pegawai. Yang Mulia, Ahli-ahli kelab penyinar. Yang Mulia, para media yang hadir pada malam ini. Dan Yang Mulia, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, sahabat-sahabat serta pengikut baginda yang taat lagi jujur hingga ke akhir zaman. Selamat datang ke Malam Anugerah Ribin Merah ataupun Red Ribbon bagi tahun 2021 bersempena hari memperingati Hari AIDS Sedunia, anjuran Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam. Bagi memohon keberkatan, bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat akan dibacakan oleh Yang Mulia Imam Zul Hafiz Zarek bin Awang Damit, Exco Keagamaan Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة وخصوصا إلى هذا المجلس مجلس memperingati Hari AIDS Sedunia bagi tahun 2021. Ajrakumullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلمتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عظمة السلطان ke bawah dulu yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Bulqiyah Mu'izzuddin Wad Daulah
Ibnul Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. اللهم احفظه في نفسه وأهله وأولاده وقراباته والحاضرين ورعيته أجمعين. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتيجان الصحة والهناء. اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشد. اللهم اجعل مملكته نجار بروني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Innahu minkum taqabbal karim. Semoga bacaan tadi diberkati Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Majlis mengucapkan terima kasih. Acara kita pada malam ini diteruskan dengan menjemput Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Yang di-Pertua Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam untuk menyampaikan ucapan sebenar Hari AIDS Sedunia. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Mulia Tuan Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang Mulia Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang Mulia Timbalan Setiausaha Tetap, Ahli-ahli Eksekutif Komiti Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Pengarah-pengarah, penerima-penerima anugerah Ribbon Merah serta bekas-bekas penerima anugerah Ribbon Merah, pegawai-pegawai, ahli-ahli penyinar, rakan-rakan media serta hadirin-hadirat yang dihormati sekalian. Sekali lagi, kita ni masuk ke tahun yang mencabar di mana pada tahun 2020 adalah permulaan bagi dunia, termasuk juga negara Brunei Darussalam, di dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19 dan sekarang tahun 2021 kedaya tahanan negara diuji dengan gelombang kedua setelah sekian lama tiada jangkitan tempatan lebih dari 1 tahun. Alhamdulillah, kita ini masuk masa peralihan dan diharap semua memberi kerjasama mencapainya. Lebih 30 tahun AIDS, kes pertama ianya dilaporkan di dalam negara dan ianya masih lagi mengancam kesihatan awam. Kemajuan dari segi perkhidmatan kesihatan, perubatan, malah pengetahuan dan pendidikan mengenai HIV dan AIDS wujud. Tetapi oleh kerana ketidaksamaan ianya boleh melambatkan dan mungkin menghalang pencegahan serta rawatan HIV secara berkesan. Semenjak permulaan gelombang kedua COVID-19 di negara Brunei Darussalam, ramai di antara kita ni telah diperkenalkan dengan kaedah Antigen Rapid Test atau ART, di mana ujian saringan ini dapat mengesan jangkitan COVID-19 tanpa memerlukan pekerja kesihatan untuk mengendalinya dan dapat dibuat di rumah sendiri. Penggunaan ART bagi COVID-19 yang luas dapat mengesan COVID-19 lebih awal supaya intervensi awal dapat dilakukan
untuk membatasi penyebarannya. Seperti mana ART bagi COVID-19, rapid test bagi HIV telah lama berada di pasaran dan boleh didapati di kedai-kedai ubat di luar negara, tetapi belum terdapat di negara ini. Saringan awal HIV membawa kepada diagnosis awal dan rapid test ini memudahkan pengesanan awal, terutama sekali bagi orang-orang yang berkemungkinan dijangkiti HIV yang tidak selesa mendapatkan ujian saringan tersebut di fasiliti-fasiliti kesihatan. Ini bukan sahaja memastikan bahawa mereka yang telah dijangkiti HIV boleh mendapatkan dan diberi rawatan awal untuk mereka menjalani kehidupan seperti biasa. Malahan, rawatan awal juga membantu mencegah penularan penyakit selanjutnya. Orang yang dijangkiti HIV yang menjalani rawatan berterusan dan mempunyai viral load yang tidak dapat dikesan atau dipanggil undetectable, tidak akan dapat menjangkiti orang lain, untransmissible, iaitu undetectable equals to untransmissible. Oleh itu, pada Hari AIDS Sedunia pada tahun ini, pihak Majlis AIDS berharap pihak-pihak yang berkenaan dapat mempertimbangkan pembawaan dan penyediaan rapid test kit ini di dalam pasaran bagi meningkatkan akses ujian saringan HIV bagi warga dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Program intervensi seperti ujian HIV perlulah juga digandingkan dengan pendidikan mengenai HIV dan AIDS. Dan di sinilah pendidikan kesihatan reproduktif dapat memberikan sedikit sebanyak kesedaran mengenainya, termasuklah pengetahuan mengenai jangkitan hubungan kelamin, sexually transmitted infection, keganasan berdasarkan jantina atau gender-based violence, hubungan yang sihat, healthy relationships, keganasan dan menjaga keselamatan, violence and staying safe, serta lain-lain lagi nilai di dalam menjaga kesihatan diri. Alhamdulillah perkara ini disebut sedikit sebanyak oleh pasukan Happy yang telah memenangi anugerah di sambutan Hari Belia pada tahun ini juga. Hari AIDS Dunia pada tahun ini menekankan keperluan untuk kita ini bekerjasama dengan semua untuk menamatkan ketidaksamaan yang menyebabkan AIDS dan wabak lain lebih mencabar untuk ditangani. Ketidaksamaan ekonomi, sosial dan budaya serta undang-undang mesti ditangani jika kita ini ingin menamatkan AIDS. Isu seperti kemiskinan, peluang pekerjaan, penerimaan terhadap orang yang dijangkiti HIV, pendidikan kesihatan seksual kepada belia serta undang-undang yang menyekat perkhidmatan atau kerja HIV/AIDS perlulah dikaji semula akan keperluan dan kepentingannya. Dasar politik, ekonomi dan sosial perlu melindungi hak semua orang dan memberi perhatian kepada keperluan masyarakat yang kurang bernasib baik dan terpinggir. Pihak Majlis AIDS juga berterima kasih kepada Kerajaan Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, terutama sekali Kementerian Kesihatan di atas sokongan, kerjasama serta bantuan di dalam sama-sama menjalankan kerja advokasi HIV, penderma-penderma, penyokong dan rakan-rakan strategi baik dari syarikat korporat, institusi pendidikan, pemimpin akar umbi, agensi media dan sukarelawan. Kerjasama ini terbukti melalui program saringan HIV di klinik-klinik kesihatan swasta yang telah dijayakan sama dengan Kementerian Kesihatan dan klinik-klinik yang ikut serta dalam 1 tahun ini. Ucapan terima kasih juga khas diucapkan kepada sukarelawan dan ahli keluarga Majlis AIDS Negara Darussalam yang telah memberi sokongan idea usaha serta sumbangan kewangan yang turut diberikan dalam sama-sama membantu masyarakat Brunei Darussalam di dalam HIV dan AIDS. Terakhir sekali, ucapan tahniah khas juga ditujukan kepada penerima-penerima anugerah Ribin Merah 2021 yang menunjukkan komitmen habis kita di dalam kerja HIV dan AIDS di negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat untuk ucapan itu tadi. Seterusnya, kita akan menyaksikan video ucapan daripada Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan Negara Brunei Darussalam.
Hajah Ani Haryani bin Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Yang di-Pertua Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam. Yang mulia Awang Haji Maswadi bin Haji Muhsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang mulia Pimpinan Muhammad Amir Rizal bin Pimpinan Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang mulia Dr. Hajah Ani Haryani bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Yang mulia Pimpinan Dr. Haji Khalifah bin Pimpinan Haji Ismail, Pemangku Ketua Pengarah Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan, pengarah-pengarah, pegawai-pegawai, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan limpah kurnia juga kita dapat bersama-sama berkumpul secara maya pada hari ini untuk sama-sama memperingati Hari AIDS sedunia. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kaum keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut baginda yang taat dan setia lagi jujur hingga ke akhir zaman. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majlis AIDS Brunei Darussalam kerana menjayakan majlis ini dan mengundang saya untuk menyampaikan ucapan sempena majlis memperingati AIDS sedunia pada tahun ini. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah melancarkan Hari AIDS Sedunia pada tahun 1988 dan kini ianya diperingati setiap 1 Disember bagi memberikan peluang kepada kita untuk semua untuk meningkatkan kesedaran mengenai HIV, di samping sama-sama bertekad untuk mencapai salah satu matlamat pembangunan mampan 2030 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu untuk menamatkan epidemik AIDS sebagai ancaman kesihatan awam menjelang tahun 2030. Tema sambutan Hari AIDS Sedunia pada tahun ini adalah tamatkan ketidaksamaan, tamatkan AIDS, tamatkan pandemik. 40 tahun sejak AIDS pertama dilaporkan di dunia ini, HIV masih kekal mengancam kesihatan awam. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus HIV yang mensasarkan sistem imun dan melemahkan sistem ketahanan badan seseorang dan boleh mengakibatkan pesakit mudah mendapat jangkitan kuman dan kanser. AIDS adalah singkatan kepada Acquired Immune Deficiency Syndrome dan merupakan peringkat terakhir jangkitan HIV yang boleh terjadi jika jangkitan HIV tidak dirawat. Menurut statistik dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, dianggarkan seramai 37.7 juta orang yang hidup dengan HIV pada akhir tahun 2020. Dan seramai 680,000 orang telah meninggal dunia disebabkan oleh jangkitan berkaitan dengan HIV di seluruh dunia. Di negara Brunei Darussalam, walaupun kadar jangkitan HIV adalah rendah, masih terdapat kes-kes jangkitan HIV baru dilaporkan di negara kita setiap tahun. Sehingga Disember 2020, sebanyak 330 kes telah dilaporkan dan sebanyak 72 kes kematian telah direkodkan. Beberapa sebab yang menyumbang kepada peningkatan kes-kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam adalah kesedaran orang ramai mengenai jangkitan HIV dan pengesanan HIV yang lebih baik. Data surveillance menunjukkan mereka yang berisiko tinggi dijangkiti HIV termasuklah mereka yang mengamalkan hubungan seks yang tidak selamat. Dan kebanyakan jangkitan HIV berlaku di kalangan lelaki yang mempunyai hubungan jantina yang sama. Bagi mengurangkan risiko ancaman dari HIV dan AIDS pada diri sendiri dan masyarakat, beberapa langkah mudah boleh dibuat, yang mana di antaranya ialah menahan diri ataupun abstain, itu mengelakkan diri dari melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan jangkitan HIV. Kekal setia or be faithful, dan lakukan pemeriksaan or get checked. Lakukan pemeriksaan dan dapatkan rawatan HIV sebagai langkah pencegahan untuk melindungi orang lain daripada dijangkit. Mereka yang berisiko untuk mendapatkan jangkitan HIV bolehlah berjumpa dengan profesional penjagaan kesihatan di pusat kesihatan kerjaan yang berdekatan yang bukan dihaskan untuk klinik flu ataupun mendapatkan pemeriksaan di fasiliti perubatan swasta. Mereka tidak perlu berasa bimbang untuk tampil ke hadapan untuk memohon ujian HIV
kerana sama seperti penyakit lain, confidentiality pesakit adalah asas utama perkhidmatan perubatan yang diberikan. Selain itu adalah undang-undang di negara Brunei Darussalam di bawah Akta penyakit berjangkit untuk melindungi confidentiality seseorang yang didapati positif HIV. Dari segi rawatan, pengambilan ubat retroviral atau ARV yang berkesan dapat mengawal virus dan membantu mencegah penularan bagi mereka yang dijangkiti HIV dan mereka yang berisiko tinggi supaya mereka yang dijangkiti boleh dapat menikmati kehidupan yang sihat, panjang dan produktif. Namun demikian, pada masa ini, pandemik COVID-19 telah banyak menimbulkan cabaran kepada penjagaan kesihatan di seluruh dunia. Di peringkat global, cabaran-cabaran bagi mereka yang dijangkiti HIV termasuklah gangguan dalam perkhidmatan dan bekalan ubat-ubatan. Menurut kajian dan modeling study yang dijalankan oleh WHO dan UNAIDS, 73 negara berisiko kehabisan ubat retroviral atau ARV akibat pandemik COVID-19. Kajian tersebut menganggarkan gangguan terapi anti-retroviral selama 6 bulan. Boleh menyebabkan lebih daripada 500,000 kematian tambahan dari penyakit berkaitan dengan AIDS di Afrika Sub-Sahara pada tahun 2020 ke 2021. Oleh yang demikian, usaha hendaklah dipertingkatkan untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan pencegahan dan rawatan HIV berterusan, terutama sekali semasa penularan wabak COVID-19. Di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah, Kementerian Kesihatan telah berusaha untuk memastikan pesakit HIV masih mempunyai akses kepada ubat-ubatan mereka dan akses kepada konsultasi doktor mereka secara berterusan, termasuklah khidmat kaunseling dan contact tracing yang dijalankan secara dalam talian ataupun telehealth consultation. Walau bagaimanapun, perjumpaan secara bersemuka juga masih diberikan semasa pandemik ini. Hari AIDS sedunia memberi peluang kepada kita semua sebagai individu dan juga selaku komuniti global secara keseluruhan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai matlamat utama untuk menamatkan epidemik AIDS. Marilah kita sama-sama saling mengingati dan menggalakkan semua bahawa kita perlu sama-sama bertanggungjawab terhadap kesihatan kita. Ketidaksamaan yang berterusan dan cabaran yang disebabkan oleh wabak COVID-19 memerlukan usaha baru untuk menamatkan HIV sebagai ancaman kesihatan awam menjelang tahun 2030. Menenangi ketidaksamaan, mungkin nampak sukar buat masa ini disebabkan pandemik COVID-19, inilah masanya untuk kita berganding bahu untuk mengatasinya. Dan ini memerlukan perubahan transformatif kerana adalah hak setiap orang di negara ini dan di dunia untuk mendapatkan perkhidmatan ujian, pencegahan, rawatan dan penjagaan bagi jangkitan HIV. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, bagi mengakhiri ucapan saya pada majlis ini, saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada ahli-ahli jawatan kuasa penganjur Majlis AIDS Brunei Darussalam dan semua pihak yang terlibat dalam sama-sama menjayakan majlis memperingati Hari AIDS Sedunia 2021. Tahniah juga diucapkan kepada penerima-penerima anugerah Ribbon Merah pada hari ini atas sumbangan habis kita dalam menjayakan program-program berkaitan dan kepada penyelaras program HAPPY iaitu HIV/AIDS program for Peer and Youth yang telah memenangi anugerah projek belia sempena sambutan Hari Belia 2021. Semoga segala usaha dan sumbangan yang murni lagi ikhlas itu akan mendapat keberkatan dan ganjaran dari yang sebaiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan Negara Brunei Darussalam untuk ucapan itu tadi. Seterusnya adalah penyampaian anugerah Ribbon Merah ataupun Red Ribbon 2021 kepada penerima-penerima yang terpilih. Untuk pengetahuan semua, anugerah Red Ribbon ataupun Ribbon Merah merupakan penghargaan khas yang mana untuk tahun ini disampaikan kepada seramai 15 orang penerima yang antaranya adalah sebagai pakar HIV, yakni HIV expert,
ahli terawal semasa Majlis AIDS diasaskan selain individu-individu lain yang telah banyak memberikan sumbangan dan jasa bakti di sepanjang Majlis AIDS ditubuhkan. Penerima-penerima ini juga telah bergiat aktif selama 10 tahun atau lebih dalam menjalankan kerja-kerja sukarelawan dan menjadi tulang belakang kepada Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam. Anugerah Red Ribbon ini juga anugerah sekali seumur hidup ataupun once in a lifetime sebagai tanda menghargai jasa-jasa penerima dalam menjadikan Majlis AIDS sebagai salah sebuah persatuan di negara Brunei Darussalam yang cukup dikenali dan digalati. Anugerah Red Ribbon 2021 disampaikan kepada Dr. Haji Ahmad Fakri bin Dato' Paduka Haji Junaidi, Dayang Hajah Salmah binti Haji Muhammad Nur, Dayang Nurul Adilah binti Mahmud, Awangku Muhammad Al-Mutaqibillah bin Pengiran Haji Hassan, Dr. Muhammad Hazni bin Awang Sani, Awang Akmal Nasri bin Kamal, Dayang Masuria binti Haji Damit, Dayang Siti Kailin binti Muhammad Jazlan Kashfi, Dayang Siti Kalilah binti Haji Khalid, Dayang Siti Najihah Kamilah binti Latif, Awang Nurul Al-Hakim bin Awang Pandin, Dayang Akmal Nazirah binti Hasan, Dayang Muna Munjiah binti Haji Abdul Malik, Awang Muhammad Zul Hafiz Zarek bin Awang Damit, Awangku Muhammad Haziq bin Pengiran Japar. Sama-sama kita saksikan klip ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Alhamdulillah, first and foremost, I'm overwhelmed with gratitude to have been selected to receive the Red Ribbon Award this year 2021. Thank you all so much for being here virtually to share this occasion. I'm very much honored to have my work and commitment recognized by Brunei Darussalam AIDS Council. 12 years of involvement, and thus it means so much to me that my work and I'm passionate about resonate with others. This accomplishment is not something I did alone, and there are many others who are equally deserving of this award. I would like to thank the President of BDAC, Yang Mulia YB Iswandi, as well as all the Exco members for those who have provided financial and emotional support throughout the journey, education and expertise along the way. I would also like to thank my family for their love and support, mostly their utmost understanding throughout my commitment with BDAC. I remember the early years where I mentored 4 aspiring individuals, YB Iswandi Ahmad, Aji, Ajit, and my daughter Anissa. This is the vibrant group calling themselves the Sentient. They were the pioneers of the Happy program. To this day, thousands of students have benefited from this highly recognized educational workshop. Thank you also to UBD, UC Brunei Darussalam for the aspiration that made integrating Happy program into this healthy lifestyle breath module possible for their students. Last but not least, thank you BDAC for offering recognition to a retiree like me. I hope that this recognition of my work can serve as an inspiration to others in this field. Remember, if my work can make a difference, so can yours. So as an avid advocate, I take this opportunity to encourage early testing and medical treatment to endure normal and productive lives. I will continue my efforts to mentor, impart knowledge, educate, and raise awareness with an open heart and welcoming arms. I look forward to less stigmatization, more openness and assertiveness, bringing about positive changes and touching people's lives in many more years to come, inshallah. Thank you all. Take care, everyone, and stay safe. Bye.
Hi, thanks to Brunei Darussalam as Council for the great celebration and honor given to me today. It's meaningful for me as a part of the team who play a part in giving back to the community and responsibility in society. As the world moving forward to modernization and digital era, it is important for us to lead and shape our young generation to be more proactive, contributing, volunteering as a collaborative way of living. It is a challenge to us to create a stability, but who are we today? Is a result of our effort and pressure being taken before. Congratulations again to Brunei Darussalam Council and the community for being there for young leaders to start and learn and experience their leadership and mentoring skills. It is a great effort for being advocate in giving awareness of AIDS education among the school students. It shows that positive results in low rates of HIV spreading, early marriage and abortion, and etc. Pandemic situation right now, I can see the energy being given by our volunteer from the youth in fighting pandemic COVID-19. I hope it will not be fade and stop till here, but it continuously as part of the responsibility to the country. This is the time for us not to ask what government can provide, but it's a time of question what you can give back to the country. Till then again, I would like to convey gratitude to Brunei Darussalam Council for nominating me and award me Red Ribbons Award for year 2021. Hope my contribution and support will be inspire more people to be part of the society. Thank you, Brunei Darussalam Council. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day to you all. My name is Ahmad Kamal. I've been working in the Brunei Darussalam Arts Council since 2010, and then in 2017 I was appointed as the councillor in the organization. Alhamdulillah, throughout my volunteering experience, I've gained a lot of valuable insight, valuable experience, knowledge and skills, and most importantly, I managed to develop my soft skills and broaden my networks. Alhamdulillah, it was such an honor to receive this Red Ribbon Awards 2021, and thank you very much to everyone, and especially to YB Iswandi for mentoring me. And perhaps I would like to invite everyone to reflect back of the question of what can we do to the government? What can I provide to the government instead of what can the government do to me? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Brunei Darussalam Arts Council, for this Red Ribbon Trophy. It is an award that I will receive once in my lifetime. I've joined BDAC since 2012, and Alhamdulillah, since last year, I've been appointed as the Secretary to Administration and the Exco member for the Brunei Darussalam Arts Council. Things have been doing great since then, and I would like to, in commemorating of 1st December today, I would like to say thank you to everyone, especially the happy team, in helping educating the community and spreading awareness on HIV and AIDS-related matters. So I hope with the slogan that we have today, inequalities and AIDS and pandemic, we will help to spread more awareness for HIV and AIDS-related. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masura Bida Jenamid sangat besar hati untuk mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan ini. Sepanjang saya mengikuti persatuan dan program-program yang telah dikendalikan oleh Majlis Segala Pesalam, banyak pengalaman dan kenangan yang telah saya lalui yang saya tidak lupakan. Dan juga kepada rakan-rakan yang telah memberi banyak dorongan dan tunjuk ajar sepanjang 10 tahun yang lalu. Dengan itu, terima kasih sekali lagi kepada Majlis Arts Negara Bersalam. Thank
you so much, Brunei Darussalam Arts Council, for this award. I've learned so much for this past 10 years with you guys. Thank you for the recognition, and I'm grateful to be part of this team. Spread the love and stay safe, everyone. Assalamualaikum and hello. I can't believe it has been 10 years since I first joined Brunei Darussalam AIDS Council back in 2011. It's a great privilege and honor to be considered for this year's Red Ribbon Award. I would like to personally thank each and every one of you who supported me in this journey. So for this year's AIDS Day, let's work together towards ending inequality that drives HIV around the world. Thank you. Hey, so I received this award, and along with the care packages, I really appreciate it very much. And I'm truly honored for this award. And with that, I would like to say a few speeches from here. So here goes nothing. So it has been quite a journey working with the BDAC fam. We've supported each other through tough times. Nevertheless, we never gave up. I've learned a lot from each and every one of you, all with different backgrounds and experience, to raise awareness and reaching our goals. So we advocate, we empowered, and we educate, not just towards the public, but within ourselves. So lastly, I would like to say thank you from the bottom of my heart. Thank you very much for this. Thank you very much for everything. And thank you. Bye. Hi, my name is Najah Latif, and I'm really thankful to be given the 2021 Red Ribbon Award this year. So I'm really thankful and honored to be able to get this cool red ribbon trophy. So I hope our fight against HIV and AIDS in Brunei still continues, and may we reach out to more youth and do more activities together and inspire them, like most of us, to break out of our comfort zone and to even give back to the community. So I'm really honored to be a part of the team with you guys. And thank you for everything. That's all. Hi, AIDS Council. Thank you for the award. I will always support Darussalam AIDS Council in your activities, and let us continue to spread HIV and AIDS awareness in Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Awangku Muhammad Haziq, and I'm one of Brunei Darussalam AIDS Council. First of all, I never expect to be selected for the Red Ribbon Awards. However, Alhamdulillah, I'm quite appreciated for the Red Ribbon Awards. And I want to say a huge thank you to Brunei Darussalam AIDS Council for giving me a lot of experience and knowledge, including HIV awareness and life skills, since I joined Brunei Darussalam AIDS Council, which is 2011. And I want to say thank you to my family and friends who always give me a lot of support, motivation, and help when I really need it. Lastly, I want to say thank you to Brunei Darussalam AIDS Council for the Red Ribbon Awards. Thank you. Assalamualaikum.
Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada semua penerima-penerima. Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam tidak akan lupa dengan segala jasa bakti yang telah dicurahkan kepada kerja-kerja HIV/AIDS secara khusus serta dalam pembangunan masyarakat dan belia secara umum. Di kesempatan ini, tahniah dan syabas diucapkan kepada Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam melalui Happy Team yang dikurniakan Projek Cemerlang untuk Belia 2021 dari Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Majlis Acara Kemuncak Hari Belia 7 Ogos 2021 yang lalu. Dipersilakan Ketua Projek Happy Dayang Siti Khailin binti Muhammad Jazlan Kashfi untuk menyampaikan ucapan mewakili Happy Team. Kita saksikan klip ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of Happy Team, we would like to thank Brunei Darussalam AIDS Council for this award. We are truly honored for this recognition. And thank you, Brunei Darussalam AIDS Council, for always trusting and believing in Happy Team to run awareness program all these years. And we will also like to thank Ministry of Health for supporting this program. And we as a Happy Team aims to continue to raise awareness on HIV and AIDS around Brunei, one at a time. So thank you very much. Tahniah diucapkan. Acara kita pada malam ini diakhiri dengan tayangan video perdana yang bertajuk 2 Decades in Making a Difference, yang mana memaparkan nukilan-nukilan sepanjang 20 tahun Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam ditubuhkan semenjak tahun 2000.
Sebelum kita mengakhiri majlis ini, diadakan sekali lagi untuk mengaktifkan kamera masing-masing untuk sesi bergambar ramai. Dijunjung dan dipersilakan sekali lagi hadirin hadirat sekalian untuk mengaktifkan kamera bagi sesi bergambar ramai. Okay, ready? 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Next page. 1, 2, 3. Again, next page. 1, 2, 3. Okay, freestyle. Page 1, 1, 2, 3. Page 2, 1, 2, 3. Last page, 1, 2, 3. Okay, well done. Thank you, everybody. Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam tidak lupa juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak media dan semua pihak berkepentingan bagi sama-sama menjayakan sebarang aktiviti yang diungkayakan oleh Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam. Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan, Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Radio Televisyen Brunei RTB, serta rakan-rakan media yang lain. Terima kasih. Dengan ini berakhirlah sudah malam anugerah Red Ribbon 2021 bersempena hari memperingati Hari AIDS Sedunia, anjuran Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam. Diharap anugerah pada malam ini akan dapat membakar semangat golongan sukarelawan kita dalam ikut serta menyumbangkan tenaga, masa dalam meneruskan usaha-usaha Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam dalam program dan inisiatif yang menjadi core bisnesnya. Manakala bagi penerima-penerima diharapkan akan dapat meneruskan usaha cemerlang ini dan tidak menjadikan anugerah ini sebagai finish line untuk habis kita. Saya, Hamdur Zekri Haji Abdul Hamid, mewakili ahli jawatan kuasa, memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam mengendalikan majlis pada malam ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih. Alhamdulillah, tahniah semua. Dan tahniah kepada semua penerima-penerima. Terima kasih.